Okey, kita mula. Selamat tengah hari kepada Puan Nasri. So, saya dah record, nanti kawan-kawan yang lain tu boleh, cuba tengok daripada apa tu, video lah, eh. So, sekarang, kita pergi kepada eksperimen wajib satu. Okey, so tajuk tu saya dah, bagi tahu dan saya pun dah bagi soft copy kan sebelum ni. So, saya harap anda dah ada buat sedikit lah, okey. So yang ni adalah yang pertama lah, iaitu tajuk gerak balas tumbuhan terhadap pelbagai rangsangan. Okay, so masing-masing hari tu pun dah baca anda punya apa kita kata amali ni. So untuk tema bidang pembelajaran, standard kandungan, pembelajaran dan juga prestasi, kita tak perlu nak bincang sangat. Cuma untuk yang TP1 tu, dia lebih kepada mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai rangsangan dan gerak balas sahaja. Untuk TP2, ada upgrade sikit iaitu memahami. So dalam bahasa Inggeris, understand understand and explain about stimuli dan juga respon. Okey, so stimuli itu rangsangan, respon adalah gerak balas. Jangan tertukar dengan reaction. Reaction adalah tindak balas. Okey. So dekat tujuan tu apa yang kita kena tuliskan? Pona boleh on suara? Untuk tujuan tu apa yang kita nak tulis kat situ? Daripada kita punya yang banyak-banyak tu, daripada tema pembelajaran, kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi. Biasa kalau tujuan eksperimen ni kita mengkaji lah kan. Mengkaji, apa yang kita nak kaji sebenarnya? Okey, so mengkaji respon lah. Kalau dalam bahasa Melayu tu gerak balas. So sekarang kita nak kaji kepada cahaya kan. So kita tambah saja perkataan mengkaji saja. So tujuan tu adalah mengkaji. So mengkaji, ambil ayat daripada dia punya tajuk A ni lah. Sub eksperimen dia. Sebab kita tahu fototropisme adalah gerak balas tumbuhan atau respon kepada cahaya. So cahaya kat sini adalah cahaya matahari atau kita panggil dia sebagai sunlight. Cikgu. Ya, apa dia? Tak tunggu ke cikgu? Tak ada, kita jalan terus je. Ni Okey. Asia. Dia dah start engine, dia kena terbang. Dia tak boleh tunggu-tunggu, nanti buzzer minyak. Okey, boleh Okey, so seterusnya kita kena nyatakan apakah itu problem statement. Okey, kita tahu pokok tu sebenarnya kalau kita faham, dia ada banyak apa kita panggil tu? Banyak part lah atau bahagian. Ada akar, ada batang, ada dahan, ada daun, ada ranting, ada bunga, ada buah. So, daripada banyak-banyak bahagian tumbuhan tu, yang mana yang bergerak balas pada cahaya. So, anda tulis je lah. Bahagian tumbuhan. Salin bahagian tumbuhan yang respon pada cahaya. Okay, sorry lah kalau saya guna bahasa rojak sikit sebab kadang-kadang kita dah biasa bahasa Inggeris ni, kita selesa dengan bahasa Inggeris. Tapi harap faham yang respond to light. So cakap Melayu dia adalah bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap cahaya. Okey, boleh Tak apa, anda salin dulu. Nanti malam ni anda baca balik, nanti anda akan faham lah apa yang kita bincang tengah hari ini. Sempat nanti video ni saya sediakan lah. Mungkin paling cepat malam ni, paling lambat esok lah. Sebab benda ni direcord di Google. So tunggu dia proses dulu baru saya boleh download.
Siapa yang faham tu dia tahulah apa maksud saya. Okay, so hypothesis. So hypothesis tu apa yang kita jangka atau kita agak lah. Okay, so sebenarnya bahagian tumbuhan tu pun ada banyak. Ada pucuk, ada tengah dan ada yang bawah. Cuma bawah tu biasa lebih kepada tumbuhan pula, akar tumbuhan. So hipotesis kita tahulah yang akan bergerak kepada cahaya mestilah pucuk daun. Apa dah jadi saya punya ni. Pucuk daun, ni tak ada dia kadang-kadang saya punya pen dia ni dia terlampau sensitif. Pucuk daun tumbuhan, sebab kita cerita tumbuhan, tumbuh ke arah cahaya. So tumbuh tu dalam bahasa Inggeris adalah growth lah. Growth pula. Growth pertumbuhan. Grow ke arah cahaya maksudnya direction to light. Ke arah cahaya. Saya cakap bahasa Inggeris tu supaya bila anda buat rujukan di internet, biasa rujukan tu banyak dalam bahasa Inggeris lah. Okay. Sekarang kita nak tulis variable, pemboleh ubah. Siapa yang nak bantu saya untuk beri jawapan untuk apa ni, dimanipulasikan? Apa yang kita boleh ubah-ubah? Maksudnya kita boleh setting lah kejap kanan, kejap kiri, kejap tengah, kejap belakang kan. So keyword dia adalah satu perkataan sahaja, iaitu arah. Arah maksud direction lah dalam bahasa Inggeris. Arah apa yang kita boleh tukar-tukar? Arah cahaya yang kita suluh pada pucuk anak benih. Arah cahaya terhadap pucuk anak benih. Sebab kita bukan guna pokok yang besar, kita guna anak pokok je atau anak benih. Pucuk anak benih. Okay, boleh dapat So, bila kita boleh tukar-tukar arah cahaya tu, mestilah yang boleh bergerak balas adalah pertumbuhan pucuk anak benih. So, sebab kita boleh tukar-tukar arah cahaya atau direction, maka pucuk pun boleh bertukar arah. Yang tu yang kita kena faham sebab dia dirangsangkan dengan rangsangan cahaya. So, kita tulis saja di sini arah. So, keyword dia sama lagi lah, iaitu arah. Arah pertumbuhan. Okay, saya guna ayat short form je lah. Nanti anda buat ayat penuh. Arah pertumbuhan pucuk. Kalau anda nak tulis lengkap, pucuk anak benih lah. AB. Dan nanti tulis lengkap-lengkap. Okay, itu adalah responding. Okay. Dimalarkan maksudnya kita tak tukar apa-apa. Okay. Maksudnya benda tu adalah piawai atau malar lah. Sebab dimalarkan tu adalah dalam bahasa Melayu. So, ada yang nak mencuba ke? Sebab saya rasa anda dah buat dulu. Sebab saya bagi soalan ni awal seminggu kan. So, dalam sejam setengah ni sehingga pukul 1:30, kita cubalah untuk siapkan beberapa eksperimen. Kalau boleh kita siapkan setengah jam satu, sebab kita tak boleh nak buat dia punya praktikal. So, kita hanya fokus pada teori. Kalau kita buat amali, maksudnya kita buat manipulative skill. Kemahiran manipulatif maksudnya anda punya kemahiran tangan, kemahiran semua itulah pergerakan anggota badan anda di dalam makmal, terutama handling lah, handling skill. Handling maksudnya menggunakan tangan tu lah. Okey. Tak jumpa pula perkataan bahasa Melayu. Okey. Yang kita malarkan adalah anak benih lah. Anak benih. Maksudnya kita setting semua yang sama. Anak benih sama.
Kalau anda guna nak benih pokok durian, semua pokok durian lah. Okey, yang kedua, anda kena nyatakan dia punya usia anak benih tu sama. So macam mana kita nak tahu usia dia berapa atau sama? Kita lihat pada ketinggian. Ketinggian. Maksudnya kalau kita lukis gambar tu, ni dalam anda punya polybag kan. Okey. So contohlah saya set kepada 3 polybag. Okey, ni tiga-tiga ni kita panggil polybag polybag. Okey, so pokok anda semuanya tinggi dia lebih kurang, kalau anda sukat, semuanya adalah sekaki tinggi dia lebih kurang. Mungkin kalau anda kata tinggi sekaki ni anak pokok benih berusia sebulan atau 2 bulan. Contohlah. Saya tahu pun tak berapa mahir dalam bab-bab pokok ni kan. Kita boleh agak je lah. Yang penting kita faham. Okey, so bahan ni maksudnya apa yang anda gunakan lah. Sebab kita dah pecah dua, bahan lain dan juga adalah radas atau peralatan. Biasa kita panggil dengan perkataan apparatus. Okey, boleh So apparatus tu sebenarnya lebih kepada peralatan makmal lah yang anda gunakan. Tak apa, kita pergi dulu pada bahan. So, dalam eksperimen ni, saya memilih kacang hijau. Green bean Kacang hijau. Tapi bukan kacangnya kita guna. Kita guna anak benih kacang hijau. Orang kata apa? Tauge Tauge. Okey, boleh So, ni yang pertama. Okey. Yang kedua, bila ada anak benih, kita tanam dekat tanah lah. So, kita kena nyatakan juga apa yang kita gunakan. Lepas tu, bila ada anak benih, mestilah anda kena siram. So, anda siram dengan apa? Siram dengan air lah. Okey. Seterusnya, sebab kita nak kontrol dia punya arah cahaya, kita kena ada bekas yang tertutup. Bekas tertutup. Bekas tertutup, dalam eksperimen kita ni, saya pilih kotak yang terbuka lah. Okey, yang terbuka tu maksudnya kalau kita buat gambar rajah dia. Okey, kotak pertama. Okey, sebab dalam ni kita tahu ada pokok kan. Okey, saya lukislah sikit bagi anda nampak dan jelas. Okey, tu dia punya bekas polistiren. Dia berlubang di sebelah atas. Ni kotak yang pertama. Okey, kotak yang kedua, anda buat lubang dia di sebelah tepi. Sebab kita ada 3 pokok je kan. 1, 2, 3. So, kita pun ada 3 kotak lah. Maksudnya 1 kotak untuk 1 pokok. Tapi lubang untuk kita masukkan arah cahaya tu berbeza lah. Yang kotak pertama, cahaya daripada arah atas. Kotak yang kedua daripada cahaya daripada belah kiri. Okey. Dan kotak yang ketiga, kalau nak senang, kita pilihlah daripada arah hadapan. So, dalam ni ada anak pokok saya tak lukis lah. Saya lukis yang pertama je tu. Ni daripada arah hadapan atau daripada arah depan. Okey. So, saya harap anda dapat jelas sikit apa yang kita kena buat di dalam makmal. Okey. So, untuk anda punya radas ni, kita hanya memerlukan 3 set beaker saja. So, beaker tu kita guna yang biasalah. Okey, mungkin kita nak siram dengan air ke apa kan. Ni dalam lukisan 2D. Yang saya tunjuk tadi dalam lukisan 3D. Mungkin kalau anda
nak senang nampak, satu kotak, satu bekas polystyrene kita tukar dengan penggunaan beaker. So sebab dalam makmal kita tak guna beg polystyrene. So kita tukar dia dengan beaker kaca lah. Bagi saya sama je, anda guna beaker ke anda guna polystyrene sama saja. Okey, ni arah cahaya kalau kita tengok ni kotak A daripada belah kiri. Ni kita panggil bukaan lah, open area. Okey, so kat sini kita set 3 tauge lah. Tadi saya bagi contoh durian, tapi dalam eksperimen sebenar kita ni kita guna tauge. 3 anak benih kacang hijau atau nama biasa kita kenali sebagai tauge. Okey, untuk kotak B atau kotak yang kedua, kita set dia daripada arah atas. Ni semua anak benih kacang hijau. Okey, jangan salah faham sebab kadang-kadang kita terlepas pandang untuk kita baca semua maklumat. Okey, dan seterusnya tadi sebelah kiri, yang ni kita ambil daripada sebelah kanan. So ingat kiri, atas, kanan. So kita ada 3 kotak semua. Okey. So untuk anda punya langkah-langkah adalah berdasarkan apa yang nombor 1, 2, 3 ni. Okey. So langkah-langkah senang saja sebab ni arahan. Ni adalah instruction anda. Okey, ni langkah-langkah yang kita kena follow pada anda tu. So sebab dia kata sediakan susunan radas. Cuma mungkin kat sini yang saya faham kita buat dalam passive form atau ayat pasif lah. Nanti kalau tak tahu ayat pasif tu apa, boleh tanya cikgu BM anda. Okey, tak ada masalah So ayat pertama tu anda nyatakan susunan radas. Okey, susunan radas atau susunan eksperimen, set eksperimen seperti okey, saya guna short form seperti raja disediakan. Okey, boleh atau dalam bahasa Inggeris dia set up lah. Okey. Seterusnya, kalau anda baca ayat yang kedua tu, letakkan ketiga-tiga kotak di tepi tingkap selama 5 hari. Lama tu. Maksudnya kalau makmal kita hari Rabu contoh, anda kena kira lah. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Selasa tu, anda tengok kat makmal apa yang telah berlaku. Sebab dia lama tu, 5 hari. Okey, so ayat pasif dia adalah ketiga-tiga kotak. So kita buat pasif diletakkan di tepi tingkap makmal. Di tepi tingkap saja pun boleh lah, tak ada masalah. Sebab kita pun memang tahu kita buat di dalam makmal selama 5 hari. Okey, boleh Itu poin anda yang kedua berdasarkan daripada prosedur yang kedua. Yang ketiga tu adalah lukis dan rekod pemerhatian pada akhir eksperimen. So kita susun balik ayat tu dalam keadaan ayat pasif pemerhatian akhir eksperimen. Tertinggal perkataan pada pemerhatian pada akhir eksperimen dilukis dan direkod. Maksudnya dicatat lah. Dicatat atau direkod. Okey, tak ada masalah. Boleh guna mana-mana saja. Ikut keselesaan kita. Okey, dapat Kalau ada masalah boleh on microphone terus tanya sebab saya tak nampak anda punya Google Meet. Saya hanya nampak seperti mana anda nampak, iaitu kita punya soalan eksperimen ni, soalan amali. Okey, itu adalah untuk gerak balas pada cahaya.
Okey, sekarang kita nak cerita pula gerak balas pada anda punya gravity atau geotropisme. So geo tu merujuk pada anda punya apa kita kata tarikan graviti lah. Daripada perkataan geo. Okey. Tujuan sama macam tadi, cuma kita tukar apa? Cahaya kepada graviti. Dan harap anda ingat lagi, tujuan tu kita hanya tambah saja di depan perkataan gerak balas ni sampai graviti, iaitu perkataan mengkaji. Senang je kan? So, ni dah ada. Tak payah. Okey. Anda tambah saja perkataan mengkaji, lepas tu sambung dengan ayat gerak balas tumbuhan terhadap graviti. Okey, so pernyataan masalah tadi adalah bahagian pucuk kan. Kita dah tahu jawapan. So sekarang kita ambil balik soalan tu, cuma kita tukar kepada perkataan graviti. Okey, bahagian tumbuhan. Okey. Yang manakah? Ni macam dia soalannya di tengah-tengah. Respon pada graviti. So itu je lah. Jangan lupa letak tanda soal di hujung ayat anda tu. Okey. Hipotesis. Kita tahu yang bergerak balas pada graviti mestilah akar. So dalam kes yang ni ada dua bahagian tumbuhan, iaitu pucuk dan juga anda punya akar lah. So pucuk dia akan menentang tarikan graviti dan akar akan tumbuh ke arah graviti. So anda buat macam ni lah. Akar tumbuhan. Okey, kita buat ayat lengkap-lengkap sikit. Akar tumbuhan ke arah graviti, iaitu ke bawah lah. Pucuk pula, pucuk tumbuhan. Okey, sama je, saya buat macam ni je. Pucuk tumbuhan ke arah berlawanan dengan graviti lah. Okey, boleh Okey, pemboleh ubah. Dia sama je macam yang kepada cahaya. So untuk anda punya apa ni akar atau graviti ni, pertama yang dimanipulasikan. Okey, tadi arah kan, keyword dia arah. So sekarang kita kena cari perkataan yang boleh menjadi kita punya kata kunci untuk respon pada graviti. Ada yang nak cuba ke? Boleh on microphone. Dia nak cuba. Setakat ni kita ada 3 orang aja. Itu Sachin, Ponasri dan juga Rifat. Rifat nak cuba ke Rifat? Boleh on microphone. Sachin nak cuba? Oh, tak ada respon. Ponasri nak cuba? Oh, nak pergi tandas. Pergilah dulu. Tak ada masalah. Okey. So, kalau tak ada siapa nak mencuba, tak ada masalah. Kita teruskan saja. So, kalau untuk anda punya graviti ni, dia lebih kepada kedudukan. Okay, so kedudukan tu dalam bahasa Inggeris adalah anda punya position. Okay, boleh So kedudukan apa? Anak benih lah. Kedudukan anak benih relatif kepada arah graviti. So saya harap anda dapat salin lah saya punya ni.
Okey, seterusnya adalah yang bergerak balas. So sama macam rangsangan pada cahaya. So kita nak tengok arah dia lah, iaitu anda punya direction. Cuma untuk gravity ni dia ada dua lah, iaitu pertama anda punya akar, okey, dan juga yang kedua adalah pucuk. So kedua-dua ni kita nak cerita daripada segi pertumbuhan. Pertumbuhan. Okey. Anak benih. Kalau nak buat ayat lengkap, sambung lagi dengan pertumbuhan anak benih. Cuma kita kena faham arah tu ada dua lah. Akar dan juga pucuk. Akar dia akan ikut graviti positif, dan yang pucuk dia akan berlawanan arah. So dia adalah negatif. Okey. Yang kita malarkan adalah, okey, yang pertama mestilah, ni agak complicated sikit lah. So saya tunjukkan saja contoh jawapan. Pertama, air lah. Maksudnya ke semua pokok tu kita beri kehadiran air yang sama. Itu yang kedua, sebab kita tak nak pucuk anda tu dia dipengaruhi oleh cahaya, maka kita kena set dalam kawasan gelap lah. Ataupun kita kata amount cahaya atau kuantiti. So dalam kes yang ni, amount cahaya anda adalah langsung gelap, atau cakap mudah dia ketidakhadiran cahaya. Okey, so boleh ikut mana-mana yang anda suka lah. Tapi kalau nak senang, kita kata gelap je lah. Okey. Seterusnya adalah pastikan anak benih yang kita gunakan tu adalah akar dia dan juga pucuk dalam lurus. Maksudnya kalau bahasa Inggeris straight lah. Maksudnya dia tak ada bengkok-bengkok. Okey, maksudnya anak benih anda tu ketiga-tiganya tegak macam ni. Kalau kita nak buat secara gambar raja lah. Ni saya lukis satu contoh anak benih. Okey. So untuk bahan tu, tadi kita dah discuss, dia mesti berbeza lah dengan anda punya peraratan makmal tu. So bahan tu mestilah sama macam yang kita malarkan tadi, iaitu anda boleh ambil balik ayat yang sama, iaitu anak benih kacang hijau. Saya tulis anak benih je lah, sebab kita dah tahu yang kita gunakan, dengan akar dan pucuk lurus. Okey, boleh Okey, seterusnya. Okey, ni yang pertama. Yang kedua adalah anda punya kapas lembap. Sebab kapas ni fungsi dia nak perangkap air, nak berikan bekalan air lah pada akar anda tu. Okey, dan seterusnya plastisin lah. Untuk anda lekatkan kedudukan dia begini. Ni adalah anda punya plastisin. Okey, yang ketiga adalah plastisin. Okey, radas, kalau anda perasan kita cuma guna ni saja. Piring, bateri. Piring yang memang khas kalau kita nak buat eksperimen bio lah dalam makmal. Sebab kita guna benda yang sama, so kita guna je lah piring, bateri. Okey, boleh So untuk anda punya langkah-langkah, kita ikut balik ayat yang daripada anda punya arahan ni. Sediakan, biarkan, lukis dan record. Okey, so kalau nak senang, kita mula pada nombor 3, iaitu ayat yang sama lah dengan anda punya yang cahaya tadi, iaitu pemerhatian akhir eksperimen dicatat dan direkod. Senang aja. Okey. Pak anda kalau ambil daripada perkataan ni, pemerhatian pada eksperimen
Tapi yang ni diguna perkataan apa tu? Dilukis. Sebab di sini lukis. So, anda cuma tambah perkataan di dan juga di pada record. Dilukis. Bukan dicatat. Kita ikut sahaja soalan. Okey. Yang kedua tu kalau anda baca, biarkan radar dalam almari gelap selama 2 hari. So, macam ni nak buat ayat dia? So, kita ambil pada perkataan ni lah. Radas di dalam almari dibiarkan gelap selama 2 hari. Okey, boleh Ataupun kalau nak jadi cantik sikit ayat tu, radas dibiarkan. Susun balik ayat bahasa Melayu anda tu jadi cantik sikit. Radas dibiarkan di dalam almari gelap. Maksudnya kedap cahaya lah. Maksudnya kalau kita tutup tu memang tak ada langsung cahaya yang masuk dalam almari kita tu. Biasa dalam makmal kita ada tempat simpan khas lah untuk membuat eksperimen yang memerlukan ketakhadiran cahaya. Atau kita nak buat eksperimen tu dalam gelap. Selama 2 hari. Okey, boleh Okey, so sediakan susunan radas seperti raja. So, anda ambil daripada ayat susunan tu. So, anda salin balik. Susunan radas seperti raja. So, anda tambah saja perkataan disediakan. Okey, boleh Okey, kita salin balik susunan. Apa jadi macam ni pula? Sekejap Okey. Tak jadilah pula. Sekejap, macam mana saya nak menulis ni? Ada. Sebentar ya. Oh. Apa yang telah berlaku ini? Sekejap Dia sepatutnya saya boleh menulis sahaja. Okey, dah jadi. Okey, kita ambil daripada perkataan apa tadi? Susunan. Oh lama, tulisan saya jadi warna merah. Tak apa Susunan radas di dalam raja disediakan. Okey, boleh terima Okey. Maksudnya kita kena pandai tackle ayat dalam arahan ni untuk kita buat dalam ayat pasif. Contohnya ni lah. Susunan radar dalam raja, kita tambah saja perkataan di atau apa dalam bahasa Melayu tu? Di lah kan? Okey. Disediakan. Nanti ada masalah boleh tanya pada cikgu BM. Okey. So, untuk yang B tu, kita dah habis bincang, iaitu untuk anda punya geotropisme. Okey. So, untuk anda punya C seterusnya adalah untuk air. So, air, nama lain dia adalah hydro. Sebab kita tahu hydro adalah daripada perkataan Greek ni, daripada perkataan Greek hydro. Okey, so tujuan dia sama je lah, iaitu anda tambah aja perkataan apa tu? Mengkaji. Kat depan ni, mengkaji. Sebab 3 benda ni sama je, cuma kita tukar dia punya rangsangan atau gerak balas. Mula-mula tadi apa? Cahaya, fototropisme, yang kedua adalah geotropisme, dan yang ketiga adalah air, iaitu hidrotropisme. Okey, so kita tulis balik kat sini, mengkaji, gerak balas. Okey, saya guna short form je lah. Gerak balas tumbuhan terhadap air. Okey, boleh Itu sajalah untuk tujuan kita. Kenapa kita buat eksperimen ni? Sebab kita nak tahu gerak balas tumbuhan pada air. Okey, pernyataan masalah.
sama macam yang apa tadi, cahaya dan juga graviti. Kita nak tahu bahagian tumbuhan. Bahagian tu bahasa Inggeris dia part lah. Bahagian tumbuhan yang manakah? Ni sebenarnya soalan dia. Bergerak bala atau respon pada yang ni kena tukar lah. Jangan ikut cahaya atau graviti. Bergerak balas atau respon pada air. Sebab sekarang kita dah sampai pada air lah, yang C. Okey, untuk hipotesis. Okey, so kita tahu, kita agak anda punya yang bergerak balas pada air mestilah bahagian akar. Akar tumbuhan tumbuh ke arah air. Tumbuh ke arah air. Okey, boleh Okey. Alamak, hilang pula mana yang saya tulis tadi. Tak apalah sebab saya nak gerakkan kata dia hilang. Okey, so bahan adalah sama macam tadi. Tertinggal kot. Ni, kita belum bincang yang dimanipulasikan lagi ni. Kita tertinggal. Okey, kita patah balik Yang kita dimanipulasikan adalah kehadiran sumber air. Jadi kita boleh kontrol lah. Kita nak bekalkan air atau tidak lah. Yang bergerak balas mestilah anda punya akar. Dan dalam kes yang ni, arah dia lah. Arah pertumbuhan akar. Tapi kena kita nyatakan lah, atau kita mention arah pertumbuhan akar anak benih. Yang ni kita kena bagi tahulah. Okey, yang dimalarkan adalah graviti. Memanglah kita tak boleh nak buat apa-apa. Memang dia sama je. Okey. Lepas tu, cahaya. Maksudnya semua kita kena berikan dia cahaya. Jangan ada yang buat di dalam tempat yang gelap. Okey. Seterusnya adalah anda punya anak pokok yang pucuk dan akar dia lurus. Okey, ada 3 kita tak nak dia bengkang-bengkok atau sengit-sengit. Anak pokok atau anak benih lah. Lebih tepat anak benih kacang hijau dalam kes yang ni. Dengan akar dan pucuk yang lurus. Okey, boleh terima So, saya dah mudahkan kerja anda. Saya dah ringkaskan. Anda buat macam ni saja pun bolehlah. Sebab kita bincang jawapan lagipun anda dah buat dia punya jawapan dia sebelum ini. Okey, baru kita sambung balik kepada bahan, radas dan juga langkah-langkah. Okey. Bahan dia macam biasalah. Sama macam yang air tadi, kena ada kapas lembab. Kalau kita tengok kat sini pun, itulah anda kita punya bahan tu. Lepas tu, anak benih. Kita boleh je lah salin balik. Lagi apa yang kita boleh tuliskan? Kita kena guna ni. Kalsium klorida. CaCl2. Kontang tu maksudnya anhydride lah dalam bahasa sains dia kimia. Okey. Macam mana je dia, saya pun dah lupa. Anhydride. Te, sorry. Okey. So ada 3 Cuma yang ni anak benih ni pastikan dan nyatakan dia adalah pucuk dan akar yang lurus. Akar lurus. Okey. Ayat tu biar lengkap. Okey, seterusnya adalah radas. Okey, kalau kita tengok dekat diagram ni, dia ada bagi tahu
yang ni. Dia tak label ni. Ni adalah anda punya kasar dawai ataupun jaring-jaring dawai lah yang kecil. Okey, kita nyatakan di sini radah dia adalah kasar dawai. Okey, yang pertama. Dan seterusnya kalau anda perasan, ini adalah anda punya beaker. Kasar dawai dan juga beaker. So kalau anda nak nyatakan dia punya bilangan dia 2 set beaker lah. Okey, tak ada masalah. Okey, so seterusnya adalah anda punya langkah-langkah. Buat macam tadilah, iaitu kita start daripada perkataan sini. Lepas tu anda tambah saja perkataan di hadapan, disediakan. So, saya dah ajar anda sedikit teknik. Susunan, radas, seperti rajah. Rajah tu mana? Anda punya ni lah. Ni sebagai panduan kita kan. Okey. Ini anda punya rajah. Disediakan. Anda ambil balik ayat perkataan yang pertama ni. Okey. Boleh Okey, untuk yang kedua, dia sama macam anda punya apa tadi tu. Geotropisme, iaitu radas dibiarkan. So yang ni anda letak di tengah-tengah pula. Tapi jangan lupa tambah perkataan di lah. Radas dibiarkan. Okey, sebenarnya keyword dia itulah. Ni keyword dia disediakan. Okey, yang kedua keyword dia adalah dibiarkan dalam almari gelap 2 hari. Yang tadi 5 hari kan. Lama tu. Ni kalau 2 hari senang lah. Macam hari ni hari Khamis kita buat. Besok pagi hari Jumaat kita boleh tengoklah apa yang berlaku. Okey. So disebabkan dia punya tu ada 3. So jangan lupa yang step yang ketiga ni. So pemerhatian dilukis dan direkod. Sama je macam yang 2 yang pertama tadi So kita tulis balik pemerhatian pada akhir eksperimen dilukis dan direkod. Tak cukup pula di. Okey, boleh Okey, sekarang baru kita masuk kepada pemerhatian yang kita record. So dalam keadaan macam ni lah. Okey. Yang ni adalah respon pada cahaya. Okey, kalau kita ingat tadi yang A tu adalah cahaya daripada arah kiri. Okey. Yang ni cahaya daripada arah atas dan yang ni adalah cahaya daripada arah kanan. Maksudnya daripada mana dia masuk. Okey, so yang bertindak balas hanyalah kiri kanan. Tapi sebenarnya yang atas pun bertindak balas. Memang dia tegak je lah. Sebab cahaya tu daripada arah atas. Okey, so apa ayat yang kita nak tulis di bawah ni? Okey, ada siapa-siapa yang nak bagi cadangan jawapan? Dipersilakan. Amirul Alif baru join. Cepat. Apa jawapan dia? Puan Sri nak jawab? Sachen? Rifat nak jawab? Mungkin saya kena on kamera kot. Okey, saya tak ada masalah. Tapi biasalah kadang-kadang kamera ni kita jarang guna. Arah dia pun entah ke mana-mana pergi Okey, nampak muka saya tu dengan saya punya file banyak dengan bantal kat belakang saya ni. Tak tahu kenapa tiba-tiba pagi tadi bangun tidur lepas solat subuh. Bahu belah kanan rasa macam tertindih ke tertekan ke apa. Rasa sakit lagi lah ni. Tapi tak apalah.
demi anak murid yang tercinta, kita teruskan sajalah walaupun bahu rasa sakit. Ada siapa yang nak jawab? Ke nak suruh saya jawab? Saya tak ada masalah. Okey, dengan saya simple aja. Okey. So jawapan dia senang sajalah. Iaitu anda nyatakan pucuk anak benih. Tak apa, kalau nak senang kita tulis pucuk je lah. Pucuk tu yang mana? Yang ni lah, ketiga-tiga ni. Nanti kan anda tanya saya pucuk dia yang mana, susah pula kalau saya tak tunjuk kan. Okey. Pucuk tumbuh ke arah cahaya. Tumbuh ke arah cahaya. Lagipun kita dah tahu, kita dah set arah cahaya tu daripada 3 arah kan. Kiri, atas dan juga kanan. Okey. Untuk yang B ni, kita tegakkan anda punya piring Petri tadi ni, piring Petri. Saya guna short form PP sajalah. Yang anda letak apa, kapas kan, kapas lembab. Pada masa sama anda lekatkan dia di atas permukaan rata dengan plastisin. Okey, sebenarnya plastisin ni fungsi dia sebagai penahan daripada anda punya piring Petri ni daripada jatuh. Sebab kita nak tegakkan dia straight. Okey, so apa yang berlaku pada pucuk tu, asalnya dia macam ni je kan. Dia straight forward macam ni. Ni anda punya kapas, ni anda punya piring Petri, ni anda punya plastisin. Lepas tu dia membengkok ke arah atas, ketiga-tiganya. Okey. So kat situ kita tahu pucuk ke mana? Ke atas. Pucuk tumbuh ke atas. Okey, dia menentang graviti. Okey, sekarang kita nak cerita akar. Akar tumbuh ke bawah lah. Mana kita tahu akar ke bawah ni, nampak ni. Dia jadi bentuk macam L. Sebab asalnya akar dia straight je kan. Saya lukis macam ni lah, senang. Lepas tu dia tumbuh ke arah bawah. Okey, boleh dapat So untuk anda punya gerak balas terhadap graviti, kita kena cerita 2 lah. Pertama pucuk, yang kedua akar. Jangan cerita satu je. Okey. Untuk gerak balas pada air ataupun hidrotropisme, yang pergi ke arah air mestilah anda punya akar. Sebab fungsi akar adalah mencari air dan bahan makanan untuk pokok atau tumbuhan. So sebenarnya bekalan air anda ni ada 2. Satu air yang di bawah dalam bikar lah, dan satu lagi air yang kita letak bersama dengan anda punya kapas tadi atau wool. Okey, sebab tu kita apa tadi? Letak alas kasar dawai anda tu. Okey. Dan yang beaker yang satu lagi, so kalau kita label yang pertama tu A, so beaker yang B tu kita gantikan dengan kalsium klorida kontang tadi, CaCl2 anhydride. Macam ni ikut ejaan dia. Okey. So apa yang berlaku dekat akar anda ni, dia membengkok patah balik ke atas. Okey, so kalau anda perasan dia macam jadi bentuk L atau bentuk tongkat kan. Sebab dia akan mencari air yang ada pada pada kapas. Okey, pada kapas kapas yang kita lembabkan. Kapas dilembabkan. So lembabkan tu maksudnya kita letak air lah. Okey. So yang C ni dia sama macam yang A tadi. Cuma yang tadi pucuk ke arah cahaya, yang C ni kita kata adalah akar tumbuh ke arah air lah. Sebab dalam ni kita bergerak balas kepada rangsangan air. Okey. Sekarang kita pergi ke bahagian apa tu? Soalan. Ini sebenarnya perbincangan. So, bila kita ada discussion, perbincangan, ni saya share anda sikit lah macam mana kita buat eksperimen ni, matrikulasi. Discussion yang pertama,
Mesti ada table, ada anda punya pemerhatian semua. Dan kalau soalan tu eksperimen pengiraan, anda kena tunjuk anda punya pengiraan. Lepas tu yang keempat, anda kena masukkan langkah berjaga-jaga. So dalam bahasa Inggeris ni adalah precaution. Okey. Yang kelima, anda kena masukkan anda punya suggestion ataupun cadangan. Bagaimana anda boleh jadikan eksperimen anda ni lebih berinovasi. Mungkin anda boleh tukar beaker tu dengan polybag ke. Tu contohlah. Okey, yang keenam, langkah berjaga-jaga, suggestion. Apa lagi? Jawab soalan lah. Okey. Dan seingat saya ada satu lagi, iaitu okey, so jawab soalan yang ketujuh. Yang keenam adalah anda punya error. Error tu maksudnya sebarang kesilapan mungkin yang anda dapat sepanjang eksperimen, sama ada kalau penggunaan alat tu dia lebih ketara lah. Maksudnya kalau anda dapat alat yang malfunction, anda kena nyatakan lah, dan anda kena tukar dengan alat lain, atau anda rasa ada alat yang lebih efektif, anda boleh nyatakan dalam error tu, errata. Okay. Itu sedikit yang saya boleh share lah dengan anda. Okay. Tapi untuk level form 3 ni, kita just follow yang ada di paparan skrin anda saja. Okay. Apakah fungsi CaCl2 anhydride tu? Okay. Jawapan dia simple aja lah. So, kena ada keyword. Okay, ada siapa-siapa yang nak mencuba ke? Apakah kata kunci yang kita boleh tuliskan di sini? Dipersilakan. Sampai sengit-sengit saya menulis. Yang ni saya dah tegak balik lah. Rifat nak cuba, Rifat? Alif Amirul? Semua orang saya sebut yang ada kat dalam ni. Yang lain tu kita anggap diorang akan follow kita punya rakaman perbincangan kita pada tengah hari ni lah, iaitu kita bincang eksperimen 1. Puan Sri nak jawab? Apakah fungsi kalsium klorida kontan dalam eksperimen C tu, iaitu anda punya gerak balas pada air atau hidrotropisme? Sachin nak jawab, Sachin? Oh, tak ada respon. Alif Amirul? Oh, tak ada juga. Tak apalah. Kita bersangka baik saja. Okey. So, saya terus kepada jawapan, iaitu fungsi dia adalah untuk menyerap. Serap lah. So, keyword dia adalah serap. Apa yang anda serap? Serap air lah. Serap air di dalam beaker. Sebab kalau anda perasan tadi, kita gunakan sadawai. So, apa yang berlaku? Anda punya air daripada kapas tu mungkin akan jatuh lah ke bawah sebab ada kesandrikan graviti. So, dia serap air yang di dasar beaker lah, atau di dalam beaker. Okey, seterusnya adalah anda punya mengapakah anak benih disimpan dalam almari gelap. Yang ni lebih kepada anda punya eksperimen yang apa tadi? Cahaya lah. Ataupun bukan cahaya, yang kedua tadi tu. Yang graviti ke apa tadi? Dengan air kan? Okey. Keyword dia almari gelap atau dark cupboard. Okey. Apa keyword dia dulu? Daripada keyword tu baru kita boleh jawab soalan. Tak kira lah anda nak beri jawapan dalam bahasa Inggeris boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh. Mana tahu anda teringat dalam bahasa Inggeris, tak ada masalah. Yang penting saya faham. Siapa yang nak jawab pula ni? Saya sebut satu-satu lagi lah. Alif Amirul?
Oh, tak ada. Rifat dah jawab. Sebab saya rasa mungkin kita boleh lepas ni kita teruskan kepada eksperimen 2 lah. Maksudnya satu eksperimen tu kita bincang selama sejam secara teori. Ni lebih kepada knowledge skill, bukan manipulative skill atau handling skill. Ponaseri nak jawab? Sachen nak jawab? Oh, tak ada juga respon. Okey, tak apa. Tak ada masalah, maka saya tolong jawab lagi sekali. Okey, so sebenarnya adalah perkataan avoid atau prevent. So prevent tu maksudnya mencegah lah. Kalau anda biasa ingat Mak Saleh punya proverb, prevention is better than cure. Okey. Mengelakkan atau prevent or avoid, elak rangsangan cahaya. So rangsangan adalah anda punya respon. Okey. Elak rangsangan cahaya dari mempengaruhi. Okey, mempengaruhi tu dalam bahasa Inggeris adalah affecting. Affect lah. Atau menjejaskan pertumbuhan anak benih. Mempengaruhi. Mana saya nak tulis bawah ni. Okey, pertumbuhan anak benih. Anda punya pokok kacang hijau tadi lah. Atau tauge tadi. Okey, so keyword dia adalah mengelak. Sebab tu kita kena kontrol dia dengan cara kita letakkan di dalam tempat yang gelap, iaitu masukkan dalam almari di dalam makmal tu je. Lepas tu anda tutup lah. Jangan dah masukkan anda, biarkan dia terbuka saja pintu almari tu. Kalau tidak, tak jadilah kita punya suasana gelap tu. Okey, seterusnya yang ketiga, nyatakan jenis tropisme yang ditunjukkan oleh pucuk dan akar. So dia nak dua saja, pucuk dan akar. Maksudnya kita tahulah pucuk tu sebelah atas, akar tu sebelah bawah. So kalau pucuk, anda kena nyatakan lah positif dan negatif dia. Sebab kita ada 3 tadi kan. Cahaya, graviti dan juga anda punya air. So kalau pucuk tu mestilah foto, anda buat ayat lengkap fototropisme positif. Saya guna simbol aja lah. Okey, untuk foto dia positif. Untuk anda punya geo negatif lah. Okey. Dan satu lagi, anda punya hydro tu air. Saya guna bahasa Inggeris lah. Hydro adalah negatif sebab dia pucuk. So anda kena nyatakan ketiga-tiganya sama ada positif atau negatif. Yang penting saya dah guide anda dan anda mendapat sedikit ilmu lah pada hari ini, insya-Allah. Okey. Seterusnya adalah untuk anda punya akar. So kita start daripada cahaya lah. So kalau cahaya, dia ada bertindak balas tak? Tak ada. Dia tak ada kena-mengena dengan cahaya. Okey. Seterusnya untuk anda punya geo, dah tentulah akar ni dia akan mengikut gravity. So geo dia adalah positif dan yang hydro atau air dia juga adalah positif. Yang ni yang paling anda kena betul-betul faham lah apa yang kita nak buat daripada anda punya eksperimen yang satu ni, eksperimen wajib. Okey. So sekarang kita pergi pada bahagian yang terakhir, iaitu anda punya kesimpulan. Okey. Biasa eksperimen ni kita dah set, iaitu hipotesis diterima lah. Hipotesis diterima. Maksudnya betul lah tu. Okey. So kat sini anda kena bagikan reason lah. Kenapa anda terima? Atau alasan atau sebab. Okey, pertama mungkin anda boleh cerita daripada segi pucuk. Saya buat ayat ringkas-ringkas sikit lah supaya anda nampak poin-poin penting untuk anda punya kesimpulan. Pucuk
ke mana? Cahaya. Tumbuh ke arah cahaya. Okey, akar tumbuh ke arah graviti. Okey, pada masa yang sama juga, pucuk tumbuh bertentangan dengan graviti. Pucuk bertentangan dengan ni tumbuh tertinggal perkataan. Tumbuh bertentangan dengan graviti. Sebab kita dah nyatakan di atas ni positif negatif tadi. Okey. Seterusnya akar juga tumbuh ke arah air. Itu adalah anda punya kesimpulan. Okey, saya ulang balik Pertama anda nyatakan hipotesis diterima. Pucuk tumbuhan tumbuh ke arah cahaya, akar tumbuh ke arah graviti dan air. Dan kena nyatakan juga pucuk pada masa sama tumbuh bertentangan dengan graviti. So tu sajalah. So tahap penguasaan saintifik mungkin saya bagi anda 3. Dan untuk tahap penguasaan sifat saintifik dan nilai murni pun saya bagi anda 3 lah. Okey. Seterusnya. Okey, so kita ada masa lebih kurang setengah jam dan saya rasa pun sekejap lagi azan Zuhur dalam masa 5 minit. Nanti kita beri laluan kepada azan Zuhur. Okay, lepas tu kita sambung, lepas tu 1:30 kita berhentilah. So okeylah, hari ni kita dapat bincang 2 eksperimen. Kalau sempat, tak sempat kita sambung minggu hadapan. Okey. So macam biasalah bila kita menjawab soalan makmal, kita kena tahu tajuk apa yang kita kena buat eksperimen tu. Cuma yang ni kita buat secara teori je lah. Iaitu anda punya knowledge skill. Okay. Perbezaan gas dalam udara, sedutan dan hembusan. So kalau anda belajar bio nanti, ni salah satu tajuk paling penting lah. Apa yang kita sedut, apa yang kita hembus. Inhale dan juga exhale air. Okay, so eksperimen ni anda boleh rujuk juga daripada buku teks muka surat 50 hingga 52. Tak ada masalah. Dia benda sama je. Okay, so tema bidang pembelajaran ni saya rasa anda semua dah baca lah. Sebab saya dah bagi soalan ni pun awal seminggu hari tu. Kita terus kepada yang A tu. Okay, so macam biasalah. Kita tujuan tu kita ambil ayat tu daripada mana? Daripada tajuk. Okey, untuk anda punya sub eksperimen ni, tajuk eksperimen 2, kita tengok tajuk A tu, peratus komposisi oksigen dalam udara, sedutan dan hembusan. So, kita buat keyword dia yang pertama, mestilah kita nyatakan dia mengkaji. So, dalam bahasa Inggeris dia adalah study. To study. Jangan study je, dia kena ada perkataan to lah. Mengkaji, apa yang anda kaji? Perbezaan. Lepas tu perbezaan apa? Peratus komposisi. Okay, saya guna short form sajalah. Oksigen dan dalam udara, hembusan dan juga sedutan. Tapi kalau ikut tajuk anda ni, dia mula dengan sedutan. So sedutan tu duduk depan lah. Okay. Hembusan duduk belakang. So just kita copy saja yang tajuk tu. Cuma anda bertambah perkataan mengkaji perbezaan. Okay. Penyataan masalah. Okay. So apa masalah yang kita hadapi untuk kita selesaikan? Mestilah apakah beza dia? Adakah banyak? Adakah sikit? So kita nyatakan apakah beza peratus komposisi
komposisi apa? Oksigen lah. So dalam bahasa kimia, oksigen tu adalah O2. Dalam udara, salin balik yang atas ni. So saya tak tulis lah. Sebab kita masa pun tinggal tak sampai setengah jam. Okey. Nanti kalau azan bagi tahu saya. Kita rehat jap dalam 3 minit. Okey. Masjid kamu saya dah berkumandang azan. So kita berhenti sekejap . Okey kelas, kita sambung lagi dalam masa lebih kurang 20 minit lagi. So insyaAllah. Okey, so penyertaan masalah tadi adalah apakah perbezaan peratus komposisi oksigen dalam udara sedutan dan juga udara hembusan. Okey, sekarang kita nak pergi kepada hipotesis. So kalau bila hipotesis tu apa yang kita jangkakan lah. So kalau nak senang, saya bantu anda. Mestilah udara yang kita sedut. Oksigen dalam udara sedutan
Maksudnya udara yang kita sedut lebih tinggi, atau anda guna simbol ni lah. Lebih tinggi atau lebih besar berbanding oksigen dalam udara. Alamak. Aduh, apa yang telah berlaku ni? So, abaikan yang terconteng tu. Okey, tak apa, saya tulis belah bawah. Lebih besar berbanding oksigen dalam udara. Ni sedutan yang ni mestilah udara hembusan. Sebab kita tahu secara teori dia, kalau dalam udara hembusan, dia punya kadar CO2 lebih tinggi lah. CO2 lebih tinggi. Karbon dioksida. Yang ni anda nak akan belajar detail dalam subjek kimia lah. Saya punya subjek bidang saya. Okey. Seterusnya adalah anda punya pemboleh ubah. Okey, kita mulakan dulu dengan yang dimanipulasikan, yang kita boleh ubah-ubah. Okey, so yang kita boleh ubah mestilah jenis udara dalam balang. Nanti kita tengok macam manakah rupa balang gas anda. Adakah bentuk silinder atau sebagainya lah. Okey, yang bergerak balas adalah aras akhir air. Yang ni kena mention complete lah. Aras akhir air dalam balang gas. Saya guna short form BG saja supaya senang kita nak tulis. Lepas tu yang kita tetapkan mestilah anda punya suhu. So suhu ni pula ada dua tolong ingat suhu udara. Lepas tu tekanan udara. Sebab kita seorang saintis kan. So kalau suhu tu dalam unit Celsius lah. Kalau anda nak set dia 25 Celsius pun tak ada masalah. Tekanan dia sebab kita buat di zero sea level, maka 1 atm lah. Dan kita boleh juga set V itu adalah volume atau isi padu. Isi padu apa? Isi padu gas anda tu lah. Maksudnya bergantung pada saiz anda punya balang gas tu. Okey. Bahan atau material. Okey, so kalau nak senang, kita tengok dulu apakah yang ada dalam raja anda ni. Anda boleh sebutlah satu-satu dulu. Apa yang ada? Okey, lilin. Okey, ada lilin So anda tulis nombor 1. Saya discuss anda dekat diagram je lah. Okey, yang kedua, apa yang anda nampak lagi dalam anda punya diagram ni? Apa? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita pergi kepada yang tak nampak lah. Iaitu anda punya. Macam ni anda nak nyalakan ni, mestilah anda ada mancis. Okey, mancis Lepas tu macam mana anda nak tandakan garisan-garisan ni? Penanda aras air ni, anda guna marker. Marker kami rakyat Malaysia. Okey, seterusnya yang anda nampak ni air lah. Okey. Yang keempat air. Lepas tu anda punya udara sedutan, udara hembusan tu maksudnya daripada anda punya proses pernafasan lah. Okey. Ni. Udara hembusan dan udara sedutan. Okey. So semua sekali ada 6 lah lebih kurang. Untuk anda punya radas. Okey, ni radas Okey, yang pertama besen kaca lah. Okey. Biasa dalam makmal bio ada. Sebab saya pernah jumpa alat ni di makmal sekolah anda. Okey, lepas tu anda punya balang gas. Okey, yang kedua. Sebab senang kita terus senaraikan daripada anda punya diagram gambar rajah ni. Okey, yang ketiga adalah anda punya apa? Alas balang gas bolehlah. Alas balang gas. Dan juga
ada macam penutup balang gas. Tapi kat sini saya tak nampak pula yang mana satu penutup dia ni. Sebab ni dasar dia kan. Sebab kita terlangkupkan. Okay, so setakat yang saya boleh senaraikan 3 je lah. Okay, boleh tapi kalau anda nak masukkan satu lagi ni, tiup getah. Untuk anda dapatkan 4. Okay. So dah habis untuk anda punya bahan dan juga apparatus atau peralatan. Okay. So prosedur tu ingat lagi tak yang saya ajar tadi, iaitu anda kena nyatakan dalam ayat yang pasif. So kalau anda tengok, bahagikan balang gas kepada 5 bahagian. So anda start pada sinilah. Balang gas, anda tambah perkataan D lah. Balang gas dibahagikan, letak sini, kepada 5 bahagian secara sekata menggunakan pen penanda dawat kekal. Itu je lah. Daripada ayat yang asal ni, anda tukar kepada balang gas, tambah perkataan dibahagikan. Bawa ke tengah-tengah tu. Okey, untuk yang kedua, lilin ni ayat yang pertama. Ditambah dengan perkataan dinyalakan dan ditelangkupkan. Macam saya sebut tadilah. Lepas tu anda terus sambung sampai ujung ni lah. Balang gas yang berisi udara sedutan ke atas lilin. Okey. Yang ketiga pula, nanti anda tulis kat sini yang saya dah bagi tahu tadi. Okey. Pemerhatian. Ambil pada perkataan tu. Pada aras air dalam balang gas ketika nyala lilin terpadam, anda sambung dengan perkataan direkodkan. So yang direkodkan ni anda letak di belakang sanalah. Okey. Yang ni lagi senang. Langkah 1 hingga 3. Okey. Dan anda selitkan dengan perkataan diulang. Okey. Dengan menggunakan udara hembusan. Sebab keyword dia adalah ayat pasif. Maksudnya kita dah buat anda punya langkah-langkah atau prosedur makmal tu. Mula-mula kena buat apa, lepas tu akhir sekali nak buat apa. Jangan langkau-langkau atau skip-skip. Nanti tak dapat apa yang kita nak hasil eksperimen tu. Okey. So kalau anda tengok, dia punya aras dia tu, sebab kita dah bahagian kepada 5 bahagian. So kita tahulah kalau air tu naik ada satu takik tu atau satu senggatan, itu menunjukkan 20%. Sebab dia 1/5. Sebab kita ingat tadi kita bahagi kepada 5 senggatan kan. 1, 2, 3, 4, 5. So air tu naik setakat garisan yang pertama tu. So dia adalah 20% peratus oksigen. Kalau 3/4 tu, maksudnya 15% lah. Okey. 3/4 tu daripada 1. Sebab 1 tu adalah 20%. Okey. Soalan. Okey. Kenaikan dalam balang gas yang manakah lebih tinggi? Okey, so kalau nak tengok yang ni, kita kena membandingkan anda punya dua ni lah. Antara anda punya lilin menyala dengan anda punya udara hembusan. Okey. Okey. So kalau ikut jawapan sebenar dia, udara sedutan lah. Balang, okey saya guna short form balang gas yang ada udara sedutan. Okey. So udara sedutan mengandungi peratus oksigen gas yang lebih tinggi berbanding udara hembusan. Okey. Yang ni berikan peratus sebenar di dalam
udara sedutan dan udara hembusan. So anda tengok daripada table tadi itulah. Tapi kalau nak dapat yang lebih tepat, kita refer dia daripada internet sahaja. So udara sedutan yang kita sedut tu iaitu 21 lah. Yang ni memang fakta lah, data sains. Dan udara hembusan ada 16% sahaja oksigen. So kita hanya gunakan dalam lebih kurang 5% lah. Yang ni kalau nak tahu detail kena ambil subjek bio. Sebab kita ni adalah lebih kepada asas sahaja. Okey, boleh terima sebab lagi pun kita ada masa lebih kurang 9 minit lagi. Dan kita pun dah sampai ke hujung, bukanlah hujung rancangan. Kita baru habis anda punya peratus oksigen. Kita ada lagi iaitu yang B, iaitu anda punya kepekatan CO2 pula. Hingga 1,5 baru kita berhenti. Okay, so kesimpulan dia adalah macam biasalah, hipotesis diterima, anda tanda right sajalah. So peratusan dia adalah lebih tinggi berbanding peratus oksigen dalam udara sedutan. Jangan lupa tulis sedutan adalah lebih tinggi dari udara hembusan. Itu sajalah yang saya boleh bincang. Saya buat ayat yang paling simple. Tak perlu buat ayat panjang-panjang. Yang penting anda faham dan saya sebagai guru anda merangkap pemeriksa amalan anda ni, saya faham lah. Okey. So kita cuba teruskan kepada yang B pula, kepekatan. So kepekatan adalah concentration lah. So simbol dia begini dalam kimia. So karbon dioksida adalah CO2 dalam udara sedutan dan juga udara hembusan. So sama sajalah daripada eksperimen 1 tadi. So keyword dia untuk tujuan mestilah mengkaji. Apa yang anda kaji? Perbezaan. Kena ada tambah perkataan perbezaan. Lepas tu anda sambung sajalah dengan perkataan daripada tajuk tu, dari kepekatan sehinggalah hujung iaitu udara hembusan. So anda letak saja di sini. Okey, boleh Pernyataan masalah adalah anda punya apa yang anda nak tahu daripada eksperimen ni. So keyword dia apakah perbezaan. Okey, saya buat ayat short form je lah. Apakah beza kepekatan CO2 dalam udara hembusan dan juga udara sedutan. Yang ni saya guna short form lagi. Sebab masa pun tinggal 6 minit. Saya guna H tu hembusan. S tu adalah sedutan. Tapi sebenarnya kita cerita sedutan dulu. Kita ikut sajalah soalan dan hembusan. SH. Okey, so apakah hipotesis yang kita agak atau kita predict? Okey, kepekatan gas CO2 dalam udara hembusan. Saya guna short form lagi UH adalah anda punya udara hembusan adalah lebih tinggi atau lebih besar dari anda punya udara sedutan. Yang tu saya rasa lebih simple lah daripada kita buat ayat yang panjang. Anda jangan terpedaya dengan banyak ruang kosong ni. Itu sebenarnya macam seolah-olah jawapan dia panjang. Tapi bagi saya tak. Anda jangan terpedaya lah. Jawapan dia sebenarnya pendek-pendek je. Sebab kita orang sains, iaitu saintis. Dia akan buat dalam pendek-pendek. Okey, seterusnya adalah anda punya formula ubah. Macam biasa kita mulakan dengan yang dimanipulasikan. Okey, so kalau kita nak tahu, kita tengoklah anda punya susunan radas untuk anda punya kepekatan karbon dioksida dalam udara hembusan dan juga udara sedutan. Okey. Okey, so yang kita manipulasikan adalah jenis udara lah. Ataupun jenis gas. Sebab kita nak cerita gas tu
ada dua lah, oksigen dengan karbon dioksida. Okay, jenis gas yang dilalukan pada air kapur atau lime water lah, air kapur. Sebenarnya air kapur ni adalah anda punya kalsium karbonat, kakor lah. Okey, tak apa, nanti anda belajar kimia anda akan faham lah, insya-Allah. Seterusnya bergerak balas, iaitu anda punya air kapur tu, keadaan air kapur. Dia asalnya warna clear ataupun dalam bahasa Inggeris dia condition lah. So condition dia daripada asalnya adalah colorless, tidak berwarna. Jangan kata jernih. Jernih tu bukan warna. Kita tak cerita warna. Dia adalah colorless, tidak berwarna. Condition air kapur atau lime water. Dan seterusnya yang kita malarkan adalah kepekatan anda punya air kapur atau kalsium karbonat dan juga anda punya saiz kelalang kon. So bila kita cerita saiz kelalang kon, KK kelalang kon adalah dia punya isi padu, dia punya V dia, volume. Okay, sebab simbol isi padu adalah V lah atau volume. Okay, so bahan material ni, okay, kita ada lagi lebih kurang 3 minit. Cukup aja 1,5 kita berhenti insya-Allah. Okay, kita tengok dulu bahan dia adalah pertama air kapur. Okay, anda tulis itu. Pertama air kapur. Yang kedua adalah udara. Okey, yang ni yang kedua lah. Udara sedutan. Dan yang ketiga adalah anda punya udara hembusan. Okey, cukup 3 Okey, so untuk anda punya radas, okey, anda rujuk lagi kepada diagram ni. So untuk radas kita ada 2 kelalang kon lah. Okey, anda tulis itu 2 set kelalang kon iaitu P dan Q. Seterusnya okey, salur penghubung. Okey, salur penghubung tu anda punya ni lah yang ada 1 2 3 4 tu. Okey, iaitu anda punya okey. Salur penghubung. Okey. Lepas tu anda kena ada tiup getah nak sambungkan anda punya salur penghubung. Okey. Sorry salur penghubung yang ni. Tiup kaca. Okey, ni anda punya tiup kaca. Okey, tiup kaca adalah anda punya yang keempat. Dan ni adalah anda punya, kita panggil dia sebagai stopper. Stopper adalah yang kelima. Ataupun kita panggil penyumbat getah. So, bahan dan radas saya dah senaraikan. Okey. So, untuk langkah-langkah ni tak ada masalah. Saya dah ajar cara nak buat dalam bentuk ayat pasif tu. So, setakat ni kita berhenti muka surat yang ke-7 lah. Sebab masa pun dah 1:29. So, eloklah saya tamatkan dengan ucapan terima kasih kerana dapat join. Dan mohon kawan-kawan yang tak dapat join tu nanti boleh tengok daripada video yang saya akan upload lah dekat channel YouTube saya. Nanti saya akan bagi link lah dalam anda punya grup. Sebab lepas ni kita akan teruskan dengan anda punya eksperimen ni. Sehinggalah kepada anda punya muka surat berapa tu? Muka surat yang ke-26 iaitu eksperimen yang ke-10. Hari ni kita baru cover 1,5. InsyaAllah kita cuba habiskan eksperimen wajib sebanyak 10 untuk tingkatan 3 anda ni. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi. Okey, boleh kita bersurai lah. Terima kasih, Sir. Okey, sama. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama. Jumpa lagi.